Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam rancangan YouTube channel Kak Jananas dalam rancangan Memori Seram. Okey, memori seram telah direhatkan, okey, selama mungkin sebulan lebih begitu kerana Kak Jana terkena COVID-19. Okey, jadi Kak Jana minta maaf kepada yang menunggu rancangan memori seram. Okey, jadi kali ini memori seram ni Kak Jana nak kongsikan ada beberapa kisah. Okey, antaranya adalah kisah ketika kejadian ini ketika berada di sekolah. Jadi cerita ini telah diceritakan pada Kak Jana adalah pengalaman daripada seorang sahabat Kak Jana. Masa tu dia bersekolah menengah. Okey, kita letaklah nama dia sebagai Sheila. Okey, Sheila ni dia adalah seorang pelajar sekolah menengah di mana setiap pagi dia akan membawa sarapan dia sendiri. Jadi pada zaman kami tu kita boleh makan dalam kelas kalau kita sampai cepat daripada waktu sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh Sheila, dia masa dia sampai dalam kelas itu, dia dapati ada dua rakan dia, seorang lelaki dan seorang wanita berada dalam kelas. Jadi setelah berbual dengan mereka berdua, Sheila pun cakap dia nak makan breakfast kan. Jadi kawan dia cakap, kita orang nak pergi ke kantin lah, nak beli sesuatu, cakap gitu. Jadi tinggallah Sheila seorang diri. Jadi selepas dalam 5 minit kawan-kawan dia telah pergi kan, datang semula kawan dia yang wanita tadi tu. Yang perempuan tu datang balik. Jadi masa dia datang tu, dia duduk di meja sebelah Sheila. Habis Sheila kata, tadi kau tak temankan si Borhan ke? Kan? Dia senyum aja. Jadi dia yang perempuan ni cakap dengan dia, tak ada, aku kirim aja dengan Borhan. Aku malas penat nak pergi kantin, dia kata. Cakap macam gitu. Tapi masa tu dia senyum meleret dengan Sheila. Sheila pun tak fikir apa-apa, dia teruskan makan. Dia terus makan. Jadi dia kata, kau nak rasa ke masakan aku? Kan? Jadi dia kata, taklah, aku cuma suka tengok kau makan. Aku suka dengan kau, dia cakap gitu. Sheila kata, kau suka dengan aku? Kau ni macam-macam lah pagi-pagi ni, dia kata kan. Dia kata, memang aku hari-hari tengok kau. Aku suka sangat dengan kau. Jadi Sheila ni tak ada fikir yang bukan-bukan. Sebab apa, itu adalah kawan dia yang perempuan kan. Jadi dia pun tak ada fikir apa-apa. Dia tak ada rasa seram, tak ada apa. Lepas tu tiba-tiba masa Sheila kata, aku nak pergi toilet lah. Aku nak cuci tangan aku lah, kotor. Dia kata kan, dah makan ni, dah pegang-pegang, kotor pula, berminyak. Habis kawan dia kata, okey, aku tunggu kau di sini. Jadi bila dia keluar daripada bilik darjah dia kan, nak ke toilet, dia tersempat dengan Borhan dan kawan perempuan dia tu. Dia kata, kenapa kau ada kat sini? Sheila kata. Habis kawan dia perempuan tanya dia, kenapa pula aku ada sini? Aku ni memang dengan Borhan lagi tadi. Apa pergi kantin beli makan. Habis dia kata, iya ke? Dia kata, iya. Dia kata, tak mungkin. Tadi kau dengan aku pak dalam kelas. Habis kata kawan perempuan dia dengan Borhan. Borhan pun cakap, tak ada lah. Dia memang dengan aku pergi kantin. Siapa dengan kau pak dalam classroom? Dia kata kan. Habis tu, terus mereka bertiga pergi ke dalam classroom atau bilik darjah. Tengok. Memang tak ada. Confirm tak ada orang. Tak ada siapa-siapa di situ. Persoalannya sekarang, siapa yang berbual dengan Sheila tu? Kan? Siap cakap, aku suka dengan kau. Jeng, jeng, jeng. Seram kan? Kalau terkena macam gitu pada anda, apa yang anda akan lakukan? Kalau Kak Jana lah, kan? Nasib baik dia tu pada pandangan Kak Jana, nasib baik dia tu menjelma sebagai kawan kita.
Kalau dia menjema muka lain yang menyeramkan, ada pengsan kan? Betul tak? Okey. Cerita kedua pula, berlaku di sebuah institusi lah, pengajian tinggi di Singapura. Tetapi Kak Jana tidak boleh reveal dia punya nama sekolah, pasal pusat pengajian tinggi ni masih kata orang masih wujud sampai sekarang. Cuma apa yang Kak Jana nak ceritakan, ini pengalaman daripada kawan Kak Jana yang pernah bukan bersekolah di situ tapi bertugas di situ, di mana dia kata saat pembinaan dia institusi ni dia ada di situ. Jadi bila pembukaan institusi tinggi ini, dia telah bekerja di situ. Kalau sekarang ni lamalah dia bekerja di situ, lebih daripada 20 tahun, ya. Dia masih lagi bekerja di situ. Apa yang dia alami adalah di luar jangkaan dia sebenarnya. Kan? Jadi kalau anda bekerja di dalam office, walaupun dia di dalam sekolah, anda ingat tak ada makhluk-makhluk ke? Kan? Seperti pengalaman kawan Kak Jana ni, makhluk tu datang di tempat kerjanya, di dalam institusi pengajian tinggi. Kan? Jadi yang dia tak tahu itu adalah makhluk. Sebab makhluk ni berpakaian sangat cantik, dia kata. Seperti seorang guru, dia kata kan. Tapi makhluk ni cuma dia menjema selepas waktu maghrib. Jadi kebanyakan orang yang bekerja dalam office tu, mereka tak akan bekerja selepas waktu maghrib. Yang kawan Kak Jana ni pula, okey, kita namakan dia Mona. Si kawan Kak Jana Mona ni, dia tak tahu pula kisah ni. Yang dia punya rakan-rakan kerja pun tak beritahu dia jangan kerja. At least cakap lah jangan kerja selepas waktu maghrib. Dia tak diberitahu. Dan dia pun tak diceritakan adanya makhluk macam ni. Yang lain tu dah jumpa, sebab tu tak nak kerja lepas maghrib. Pukul 6 aja diorang punch card balik. Pukul 6 aja punch card balik. Kan? Rupa-rupanya, bila kawan Kak Mona ni satu malam, dia bekerja sampai jam 9 malam. Dan waktu dia nak balik tu, hari pertama yang dia nak balik tu, dia terlihat susuk tubuh seorang guru berpakaian serba merah. Cantik orang ni dengan berkasut tinggi. Ketak-ketuk, ketak-ketuk. Mula-mula dia dengar bunyikan kasut saja. Ketak-ketuk, ketak-ketuk, ketak-ketuk. Jadi dia pun terfikir, masih ada orang bekerja. Ada pun orang bekerja dengan macam aku juga kan. Jadi bila dia nampak daripada jauh, makhluk tu nampak dia. Dan makhluk tu melambai macam ni. Itu hari pertama tau, yang dia nampak makhluk tu. Jadi dia pun melambai lah. Pasal dia fikirkan itu manusia, dia lambai. Lepas tu dia pun balik kan. Jadi hari yang kedua, bila dia nampak makhluk tu memperkenalkan diri dia. Sebagai seorang tenaga pengajar lah, seorang cikgu. Kan. Lepas tu hari ketiga, dia terjumpa makhluk ni di tepi sebuah kereta. Jadi si Mona ni kawan Kak Jana fikir, dia tu kan cikgu ni betul-betul mengajar kat situ. Jadi cikgu ni, makhluk ni telah mengajak si Mona naik kereta dengan dia. Cuba kau fikir, ada tak makhluk ada kereta? Kelas kan hantu ni. Makhluk ni kelas tau. Ada kereta, babe. Jadi si Mona ni tanpa berfikir apa-apa, dia telah naik kereta tau dengan makhluk ni. Cuma bersyukur, Kak Jana betul-betul bersyukur. Kawan Kak Jana si Mona tidak diapa-apakan oleh makhluk ni. Tapi makhluk ni memang baik lah. Dia hantar kawan Kak Mona tu sampai depan blok dia. Sampai ke rumah dia, depan blok dia. Siap-siap selamat malam. Semoga tidur mimpi yang indah-indah. Itu perkataan terakhir dia cakap pada Mona.
Selepas dia hantar Mona pada malam itu, rupa-rupanya itu malam terakhir Mona jumpa dia. Kerana keesokan harinya apabila Mona pergi mencari guru ini ataupun cikgu ni, memang tiada cikgu yang bernama Cikgu Sabrina sebagai tenaga pengajar. Memang tiada. Dan apa yang dekan ataupun dean dekan panggil Mona masuk ke bilik dia. Rupanya daripada dekan ini, Mona dapat tahu yang Sabrina ini telah lama meninggal dunia disebabkan kemalangan jalan raya. Sebab itulah kemungkinan besar, sebab tu dia satu-satunya kan makhluk ataupun hantu yang drive kereta. Kau ada? Tak ada kan? Jadi inilah cerita yang Kak Jana rasa unik. Yang Kak Jana, pada pendapat Kak Jana, hantu ni orang yang baik, hantu yang baik kan? Di waktu hidupnya dan setelah dia pergi meninggalkan dunia ni. Jadi sebab itulah, apa yang penting dalam kehidupan kita ni, buatlah kebaikan selagi nyawa dikandung badan. Agar nanti roh kita juga berbuat baik walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Gitu kan? Okey. Jadi selain itu, okey, itu tamatnya cerita yang nombor 2. Okey, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni pun terjadi di sekolah. Tetapi tiada kena-mengena dengan cikgu sekolah. Kan? Ini berlaku pada apa? Makcik kantin. Makcik kantin yang jualan-jualan tu. Makcik pun terkena juga dengan makhluk-makhluk ni ya. Apa lagi makhluk tu menjema sebagai anak murid, sebagai kata orang sebagai cikgu, entah-entah guru besar pun dia boleh menjema sebagai guru besar, betul tak? Jadi sebab itu makhluk ni ada di mana-mana. Ya. Yang berlaku ni bukan di sekolah biasa-biasa tau. Bukan sekolah rendah, bukan sekolah menengah, bukan institusi tinggi. Yang berlaku ni di sekolah madrasah, sekolah agama. Kan yang orang tak tinggal bacaan ayat-ayat, berkumandang azan di sana sini kan. Tapi ingat, makhluk ni ada di mana-mana. Kan? Jadi sebab itulah makcik kantin tu terkena dengan makhluk ni. Kan? Jadi macam gini. Suatu subuh tu, makcik kantin ni mesti dia datang waktu subuh. Pasal dia nak siapkan sarapan. Jadi dia akan sampai kepada kantin dia pada jam 5 pagi. Kalau paling awal pun 4:30 pagi. Kan? Jadi dia telah menyiapkan bahan-bahan apalah, potonglah, bawanglah, ladalah, kan, gedebak-gedebuk. Jadi bila dia tengah siap-siapkan tu adalah nasi lemak dah siap apa semua, datanglah seorang guru yang dia sangat kenal. Jadi dia cakap dengan cikgu, paginya. Kan? Mungkin gitu kan. Tapi taklah mungkin kalau sekolah madrasah dia panggil ustazah. Ke ustaz kan? Jadi cakap, ustazah, paginya dah sampai. Macam gitu kan. Jadi ustazah ni cakap kan, pagi hari ni saya lapar lah nak makan, dia kata. Apa ada? Jadi makcik kantin ni cakap, saya baru dapat masak nasi lemak. Nak makan nasi lemak? Jadi ustazah ni kata boleh lah. Jadi dia pun hidangkan nasi lemak tu. Lepas tu sambil berbual-bual dengan ustazah tu, sampailah waktu dia kata dalam pukul 6:30 pagi. Tiba-tiba datang seorang anak murid. Dia dapati dia tengah bercakap dengan ustazah tadi sebelum seorang murid ni masuk. Tiba-tiba bila dia pusing, murid ni sampai tinggal pinggan aja. Yang peliknya, tadi dia nampak kan, ustazah tu makan tau. Nasi tu dia nampak. Suap demi suap makan. Pasal ustazah tu kata lapar. Namun yang peliknya, nasi tu tidak pun tersentuh. Nasi tu masih berada di situ tapi ustazah tu dah tak ada.
Jeng, jeng, jeng. Kan? Seram tak? Berbual. Lepas tu nampak ustazah tu makan. Tiba-tiba bila murid datang aja nak beli makanan, nasi tu masih di situ. Tidak tersentuh. Ustazah tu hilang begitu saja. Dan ketika itu makcik tu bertekad tau. Nak jumpa ustazah tu. Kan bertanya pagi subuh tadi dia ada tak? Bila dia berjumpa dengan ustazah pada masa tengah hari tu di bilik guru, ustazah tu kata, dia tak datang kantin pagi-pagi macam tu, dia kata. Jadi soalannya di sini, siapakah? Dengan apakah? Makcik kantin tu berbual dengan siapa? Seram kan? Hantu pun tak nak kacau ustaz dengan ustazah. Dia kacau makcik kantin. Kan? Sian makcik kantin tu kan. Terkena pula, apa kata orang, gurauan di pagi hari dengan makhluk. Jadi anda jangan ingat, tak ada makhluk tau. Tapi yang kita tahu dalam Islam dipanggil jin. Kalau dalam orang Melayu macam-macam nama ada, kan? Si concong lah, si puntianak lah, kuntilanak lah, apa-apalah, macam-macam lah, kan? Jadi itu saja perkongsian Kak Jana di dalam Memori Seram. Sila share, subscribe ke YouTube channel Kak Jana untuk rancangan-rancangan seterusnya. Okey, salam sayang-sayang daripada Kak Jananas. Okey, stay healthy, beauty and luxury. I love you all.